Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan beberapa subtopik yang menarik untuk dibahaskan berdasarkan subjek QSD 1020 iaitu subjek Mustalah Al-Hadis. Okey, kita terus pergi kepada slide yang seterusnya. Untuk subtopik yang pertama ialah kita perlu mengenal penggunaan istilah as-sunnah dalam ilmu. Yang pertamanya ialah ilmu al-hadis. As-sunnah adalah salah satu daripada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud dan kandungannya itu dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ianya mesti dirujuk kepada golongan ulama yang pakar dalam bidang berkenaan, iaitu bidang hadis. Ini bagi memastikan kefahaman yang betul dan tepat. Yang keduanya ialah dalam ilmu usul fiqh dan fiqh. Ulama fiqh mentakrifkan bahawa as-sunnah adalah sebagai sesuatu perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dalam ahkamu khamsah, iaitu hukum 5 seperti wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Usul fiqh dan fiqh ini ialah dikhususkan kepada perkara-perkara yang digalakkan untuk melakukannya serta tidak ada dalil yang menghalang daripada meninggalkannya. Okey, seterusnya ialah ilmu yang ketiga ini ialah ilmu dari segi ilmu akidah. Ilmu akidah sangat berkait rapat dengan as-sunnah. Hal yang demikian kerana akidah merupakan i'tiqad atau kepercayaan akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya merupakan salah satu daripada rukun-rukun iman, iaitu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita tahu, as-sunnah merupakan perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia dan merupakan ikutan yang mesti dijejaki oleh semua manusia. Dengan itu, akidah merupakan salah satu perkara yang saling melengkapi dengan penggunaan istilah as-sunnah. Okey, kita beralih kepada slide yang seterusnya dengan subtopik perbezaan ilmu hadis riwayah dan dirayah. Ilmu hadis riwayah ialah membahas atau mengkaji tentang periwayatan hadis. Manakala untuk hadis dirayah ialah membahas atau mengkaji tentang kaedah-kaedah yang dapat digunakan untuk menganalisis keadaan sanad hadis dan juga matan hadis. Yang keduanya ialah pengasas bagi hadis riwayah ialah Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, dan pengasas bagi ilmu hadis dirayah ialah Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman bin Khalad Ar-Ramahurmuzi. Tujuan bagi hadis riwayah pula ialah memelihara syariah Islam dan sunnah. Manakala tujuan untuk hadis dirayah ialah meneliti hadis berdasarkan kaedah-kaedah atau persyaratan dalam periwayatan. Okey, untuk faedahnya pula bagi hadis riwayah iaitu menjauhi kesalahan dalam periwayatan. Dan manakala hadis dirayah ialah faedahnya mengetahui periwayatan yang diterima, yakni makbul, dan yang tertolak, yakni mardud. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arizal Amir bin Syaimi 062823. Saya akan menyambung pembincangan berkenaan perkembangan ilmu hadis, riwayah dan dirayah di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baiklah, peringkat ini bermula pada zaman sahabat sehinggalah ke akhir kurun pertama hijrah. Atau lebih jelas lagi, ianya bermula selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, telah berlaku usaha-usaha untuk mengumpulkan dan menilai hadis
sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Amru. Perkara ini diakui oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di mana beliau mengakui Abdullah bin Amru lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan beliau menulis hadis dan Abu Hurairah tidak menulis. Namun begitu ada hadis yang melarang sahabat baginda daripada mencatat apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah SAW kerana takut ianya boleh melarikan mereka daripada Al-Quran. Seterusnya, ulama memberi pandangan hadis untuk mereka catat dan tulis, di mana ulama membenarkan ianya ditulis secara langsung yang telah dimasukkan hadis yang melarang. Selain itu, Khalifah Umar menarankan proses pengumpulan hadis, tetapi setelah beliau beristikharah selama sebulan, maka natijahnya beliau menolak cadangan mengumpul hadis dalam bentuk penulisan ekoran daripada sikap ambil beratnya terhadap sunnah. Yakni takut ianya bercampur aduk dengan kalam Allah. Percubaan Sayyidina Umar ini menunjukkan kepada kita bahawa pengumpulan hadis dari sudut hukum adalah harus, dan beliau tidak berbuat demikian adalah kerana dikhawatiri sahabat itu lebih tertumpu pada sunnah dan tidak kepada kitab Allah. Sikap ambil berat sahabat ini terhadap hadis dapat diperhatikan melalui usaha mengumpul dan memastikan kesahihan hadis. Contohnya, sebagaimana yang berlaku ke atas Sayyidina Jabir bin Abdullah yang bermusafir selama sebulan ke negeri Syam bersama-sama Sayyidina Abdullah bin Unais Al-Ansari bagi mendapatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Begitu juga sebelum berakhirnya zaman sahabat telah terdapat sunnah dalam bentuk pengumpulan dan pembukuan, antaranya As-Sahifah As-Sadiqah oleh Abdullah bin Amru, As-Sahifah oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari, As-Sahifah oleh Hammam bin Munabbih, dan Sahifah Ali oleh Sayyidina Ali. Maka begitulah perjalanan sunnah pada kurun yang pertama di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Akhir kalam daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.